insyaallah ada jalannya, insyaallah, insyaallah, insyaallah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dawaddin wal aqibatil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alal din kulli wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa ala alihi wa sahbihi atkharil ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa ta'im bil ilmi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi yassir wa la tu'sir wa atmin lana nurana bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Amma ba'd. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, kesyukuran utama kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat kurniaan iman dan Islam ini pada kita. Diberikan taufik, hidayah dan inayahnya dapat lagi kita bersama pada malam ini menggarap ilmu daripada Nabi SAW dan sampai oleh para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama salaf, orang-orang yang menyampaikan dari masa ke semasa. Dan semoga kita yang beramal dengan ilmu ini dapat syafaat daripada Allah Ta'ala di akhirat nanti, dan kita diberikan keampunan daripada ilmu yang kita amalkan ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita masih lagi membincangkan dalam tajuk Ulul Azmi, rasul-rasul yang diberikan gelaran Ulul Azmi, rasul-rasul yang mempunyai keazaman yang kuat dalam menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. Kita dah bincangkan dua rasul itu, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian diikuti dengan Nabi Nuh alaihissalam. Di malam ini insya-Allah kita akan lihat, kalau sempat tiga lah, kalau tak sempat dua ni, Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Kalau Nabi Ibrahim itu terkenal dengan pengorbanan, cerita-cerita korban ini. Nabi Musa pula dia terkenal dengan sifat penentangannya yang kuat terhadap Firaun. Nabi Musa ini dilahirkan dalam istana, dibesarkan dalam istana Firaun. Bila diberitakan oleh ahli nujum kepada Firaun ini ialah semua raja-raja yang memerintah Mesir digelar sebagai Firaun. Firaun ini bukan satu, bukan seorang. Firaun ini adalah gelaran kepada raja-raja yang memerintah Mesir, yang menentang syariat Allah dan Nabi Musa, itu dikenali sebagai Firaun. Ada juga raja-raja Mesir yang mulia, yang baik. Misalnya Raja Daqyanus dalam cerita Al-Kahfi, Ashabul Kahfi. Dia raja yang baik yang akhirnya dia memeluk Islam. Tetapi dalam masa pemerintahan Firaun itu, Firaun yang ditentang oleh Nabi Musa alaihissalam namanya Metiftah. Namanya Metiftah.
Ada setengah pendapat kata Memphis. Kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, ada satu bandar kecil namanya Memphis. Memphis ni ialah satu bandar di mana Firaun dulu duduk di sana. Kemudian daripada Memphis ini dibawa batu-batunya sampailah ke Kahira untuk dibenanya piramid. Tuan bayangkan berapa ribu kan? Phoenix, satu lagi bandar Phoenix. Phoenix tu sebuah bandar di Mesir dulu yang Amerika ambil gunakan tempat dia Phoenix. Daripada Phoenix dan Memphis ni nak bawa ke tempat dibina piramid ni hampir 1000 kilometer. Dari Melaka pergi ke Perlis, Siam. Wah, macam biasa untuk Siam. Otak orang kita pula sebut Siam ni ke lainnya. Ini masalahnya. Kita anggap Siam tu baiklah, tempat pertanian. Itu juga. Kita kena sangka baik. Tuan-tuan bayangkan daripada tempat Phoenix ini nak ke tempat di benanya piramid ni 1000 lebih kilometer dengan batu kubah. Dia punya batu bongkar-bongkar tu, satu batu tu 1 meter dia punya besar dia, bongkar tu. Nak bawa tu macam mana? Di situlah hebatnya teknologi pada masa itu. Pada masa tu tak ada pun kren. Belum ada lagi ini tarik keretanya, tak ada lagi. Belum ada lagi. Tapi macam mana dia boleh bawa batu bongkar yang besar-besar tu 1000 kilometer lebih? Sebab itulah Islam dia tidak meletakkan tamadun itu sebagai alat kepada kebenaran. Tamadun itu hanyalah untuk kemudahan manusia. Sebab itu Islam meletakkan, walaupun kamu hebat dari sudut pembinaan piramidnya, empangan Ma'arif di Sabah, Yaman sekarang, Petra di Jordan, bandar Petra tu yang dibina di celah-celah bukit tu, tiang-tiang Roman tu yang cantik-cantik, sampai sekarang ada lagi. Tapi Allah Ta'ala tidak menilaikan dengan pembinaan tamadun itu, tetapi dinilai dengan sejauh mana kita menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, min ibadatil ibad ila ibadatillah. Daripada menyembah kepada makhluk, menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah zaman-zaman itu dikenali sebagai zaman jahiliyah. Bukannya jahiliyah itu kerana dia tidak ada tamadun, tidak hebat tamadun dia. Bayangkan piramid tu. Jadi kalau siapa dah masuk sana, nak pergi masuk dalam tu, dia ada 7 piramid. Piramid yang besar tu panggil Khufu. Nak masuk dalam tu buat muat. Dan orang Mesir badan besar-besar. Masuk dalam tu, nak jaga keselamatan Firaun. Macam mana hebat pun Firaun, akhirnya dia mati juga. Jadi Mestiftah ni, raja yang Firaun yang ditentang oleh Nabi Musa AS, dialah yang membesarkan Nabi Musa. Apabila ahli nujum mengatakan kepada Nabi Musa bahawa akan datang pada kamu nanti seorang Nabi yang akan menentang kamu. Dia lelaki ke perempuan? Nabi mana ada perempuan? Nabi lelaki lah. Dia kata seorang lelaki. Maka diperintahkan segala bala tenteranya, mana-mana ada anak lelaki yang lahir selepas dia berkata itu, maka hendaklah dijatuhkan hukuman, hendaklah dibunuh. Begitu sekali. Jadi kebetulan pada masa itu lahirlah seorang yang bernama Musa. Cari tak jumpa. Dikatakan Nabi Musa disuruh oleh ibunya, akhirnya dihanyutkan oleh ibunya dalam apa? Dalam kita kata sekarang ni boleh dalam bakul rotan. Dulu buat semua pakai rotan kan. Bakul rotan tu, maka dihanyutkan anaknya di anak sungai yang akhirnya mengalir masuk. Allah Ta'ala takdirkan
ila Fir'aun tagha, maka dia pergi ke Fir'aun, tempat Fir'aun yang lawan itu. Masuk ke situ. Rupa-rupanya istana Fir'aun ni dia ada tasik lah, ada macam tempat rehat, tempat bergembira. Jadi waktu isterinya Aisyah, ada setengah kata Anisha, sedang berehat itu, dan maka didapatilah ada bagawatan dan ada anak. Dan dia pun ambillah budak ni dengan gembiranya, sebab dia tak ada anak. Dia tidak dikurniakan anak. Maknanya Allah Ta'ala ni telah pun menyusun kehidupan Nabi Musa. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Fir'aun merancang, kamu merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Wa makaru wa makarallah, kamu merancang, makar maknanya rancang. Tapi orang Melaka kata makar tu buat jahat, perancangan yang tak baik. Kalau kamu merancang, Allah Ta'ala juga merancang. Wa makaru wa makarallah Allahu khairul makirin. Allah Ta'ala lah yang punya perancangan yang paling baik. Gembiranya Aisyah ini bila dia dapati seorang kanak-kanak dianugerahkan kepada dia daripada anak sungai yang masuk ke dalam tasik yang dibina. Fir'aun tadi bila tengok saja budak ni, budak lelaki, dia sebabnya tengok lelaki. Aisyah ni nak suruhkan. Dia nak suruhkan sebab dia tahu Fir'aun telah mengeluarkan arahan anak lelaki hendaklah dibunuh. Tapi dia bila terpandang wajah Musa ni, dia rasa macam sangat jatuh sayang, kasih dia. Ingat ni dalam sejarah para nabi dan para sahabat sampai Nabi Muhammad, orang nama Aisyah ni ialah orang-orang yang mulia. Sebab tu Nabi orang Aisyah yang Bilal bin Rabah, saya dah cerita sini dulu. Bilal bin Rabah tu bapak dia. Rabah ni lah Perdana Menteri kepada Abraha. Ingat Abraha yang cerita tentera bergajah tu? Rabah tu Perdana Menteri. Isteri Abraha ialah Aisyah, yang kedua-duanya tidak percaya kepada apa yang dibawa oleh Abraha. Bila Abraha kata dia nak serang kota Mekah, Kaabah, Aisyah dan Abraha dengan Rabah ni tak setuju. Tapi dibawa oleh Abraha ni, bawa kedua-duanya supaya melihat bagaimana kekuatan dia untuk merobohkan Kaabah. Yang akhirnya dalam cerita itu, bila Umayyah bin Khalaf, orang kaya Mekah, setelah matinya Abraha dalam pertempuran dengan Ababil itu, maka didapati ada dua orang yang menyeruk di celah-celah bukit. Satu Rabah, seorang lagi Aisyah. Maka dikawinkan supaya dia jadi hamba, dikawinkan supaya tak berlakulah benda yang tak baik. Jahiliyah pun dia suruh kahwinkan juga. Kahwin, dapatlah anak tu namanya Bilal. Itu mana Bilal tu orang mulia, daripada maknya yang mulia. Maknanya bukan calon-calon permaisuri, bapa dia bukan calon-calon Perdana Menteri. Begitu juga dengan Nabi Musa. Dia dijaga oleh permaisuri raja nama Aisyah tadi. Dan bila saja Fir'aun nak mengambil tindakan kepada Musa ini, maka Aisyah ni melarang. Dan sewaktu itu, mengikut ceritanya, maka Musa telah pun menarik janggut Fir'aun. Wah, dia kata, engkau kecil-kecil dah janggut aku, besok dah besar macam mana? Tapi oleh kerana itu, maka dia piaralah. Dan akhirnya Nabi Musa telah pun dilantik oleh Allah Ta'ala menjadi Rasul, diberikan kitab Taurat. Maka dia pun mengajaklah orang ramai, kaumnya ialah Bani Israel, keturunan Yahudi. Yahudi ni agama kepada Bani Israel. Nabi Isa pun Bani Israel, tapi dia Ibriu. Tu kena faham. Nabi Musa di Bani Israel, tapi dia Yahudi.
diberikan kitab Taurat, mengajaklah kepada kaum dia untuk mengikuti agamanya Yahudi, dan mengajak Firaun juga. Maka berlakulah apa yang dipanggil penentangan terhadap Firaun, dan Firaun juga mengambil beberapa tindakan kepada Musa, dan ramailah pengikutnya. Dan ada juga yang menentang, misalnya contohnya ahli sihir yang dibawa oleh Firaun untuk apa? Melawan Nabi Musa. Nabi Musa juga menggunakan tongkat dia. Ini dipanggil mukjizat. Ya Nabi, inna arsalnaka syahidan wa basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira. Wahai Nabi, aku utuskan kepada kamu ialah untuk menyampaikan berita baik dan berita gembira. Berita baik itu ialah untuk membuktikan kerasulannya, diberikan mukjizat supaya umat ini selamat daripada bahan api neraka. Wasirajan munira, dan membawa kamu kepada sirajan munira, itu kepada cahaya yang kehidupan yang baik. Jadi diberikan Nabi-Nabi ini diberikan mukjizat. Maka mukjizat Nabi Musa AS yang terkenal ialah tongkatnya. Ada dua istimewa. Satu, tongkat menjadi ular, lalu menelan ular-ular yang daripada ahli sihir. Yang ahli sihir akhirnya mengaku bahawa ini bukannya ular biasa, ini bukannya sihir, ini merupakan satu anugerah yang Allah Ta'ala berikan kepada seorang Rasul. Maka semua syuara itu, wali sihir itu telah pun memeluk agama yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Satu lagi, tongkatnya ialah boleh membelah Laut Merah. Hari itu ada diorang dia ambil satelit daripada atas, didapati pada Laut Merah di hujung itu ada satu garisan, macam satu garisan, satu jalan yang kita kata jalan yang pernah diteroka lah. Dekat dasar laut tu ada satu laluan. Jadi diorang detect itulah tempat laluan Nabi Musa AS untuk menyeberang daripada Mesir sampailah ke Palestin. Sampai di Palestin, maka orang-orang Yahudi ni, orang Yahudi ni dalam surah Al-Baqarah dia banyak cengkadaknya kepada Nabi Musa. Dia nak percaya kepada Nabi Musa, dia kata, ya Musa, berilah aku macam ni, beri aku macam ni. Kalau kau ni Rasul, buktikan kau ni Rasul. Sehingga satu ketika Nabi Musa AS diberikan satu mukjizat, iaitu dia boleh menghentak bukit yang berbatu-batu, maka terkeluarlah 12 mata air untuk 12 kaum Yahudi. Wa idistasqa Musa liqaumi faqul nadrib bi'asakal hajar fanfajarat min husnata asyrata aina qad alima kullu unasim masyrahum kulu washrabu min rizqillah wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Wa idistasqa Musa liqaumihi, maka orang-orang Yahudi ni memohon kepada Nabi Musa, maka Nabi Musa pun memohon Musa supaya mengeluarkan air. Kalau kau ni Rasul, kami ni dalam keadaan apa? Dahaga, tempat kami tak ada air. Kalau kau Rasul, kau keluarkan air. Wa istasqa liqaumihi faqul nadrib, maka katalah Nabi Musa tongkat dia tu, maka dia, Allah Ta'ala kata, perintahkan Nabi Musa pukul bukit itu, batu-batu tu. Dari segi logik, macam mana lah batu ada air kan? Tapi dari segi geografinya, memanglah air disimpan dalam kawasan yang berbatu-batu. Kalau tak ada batu, air tak boleh simpan. Kalau air terjun yang ada kat Sagil, kat mana-mana tu, semua tempat kawasan berbatu. Maka pukullah, Nabi Musa pukul dengan tongkat, maka keluarlah 12 mata air. 12 mana kat sana ujung sana satu, 12 keliling tu 12. Dan diminum oleh 12 orang, 12 suku kaum Yahudi, Bani Israel.
Yahudi, Bani Qainuqa, Bani Quraizah, Bani Yahudi. Dia ada banyak. Yang akhirnya mereka ini telah berpindah-pindah sampai ke Madinah. Ada. Yang akhirnya mereka, inilah keturunan yang melawan Nabi SAW. Itu yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi Musa AS. Payahnya dia nak mengajak masyarakat dia untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sehingga pernah syaitan jumpa Nabi Musa. Ya Musa, dia kata, maka aku mengharap kepada engkau supaya engkau menyembah Allah. Dia Nabi syaitan. Sembahlah Allah dan tetaplah pada pendirianmu, maka hendaklah engkau mengajak kaummu kepada penyembah Allah. Tengok syaitan cakap. Apa kata Musa? Wahai syaitan, cakap engkau tu betul, tapi engkau tu syaitan. Faham tak mana dia? Maknanya syaitan ni, dia cakap betul macam mana pun yang ikut dia. Sebab dia cakap tu dia ada makna, maksud yang tersendiri, melunakkan pemikiran dan tindakan kita. Kita kalau orang keji kita macam mana? Kalau orang hentam kita lawan balik tak? Kau ni dah lah, apalah, kau ni hitam gelap. Kita dah mulangin, kan? Orang cakap kita macam keturunan kau, bapak kau ni dulu daripada ni mamak tongkang kata. Kita dah mulangin dia, celawan. Tapi bila orang puji kita, engkau walaupun hitam tapi kau ni hitam manis, kata. Dah mulalah kembang. Kita dia puji-puji, lepas tu dia pun apa? Masuk jarum dia. Itu yang bahaya. Lebih bahaya orang memuji kita daripada orang mengkeji kita. Ini kena jaga-jaga. Syaitan macam tu lah. Dia nak masuk jalan dia, jarum dia, supaya orang lari daripada menyembah Allah Ta'ala, maka dia puji. Macam tu. Dan pada satu ketika, apabila Firaun ini, Metiftah ini, dia mendengar daripada ancaman Nabi Musa AS. Kalau engkau menentang aku, bermakna engkau akan dicampak dalam neraka. Kalau engkau mengikut aku, maka engkau masuk syurga. Maka dia tanya kepada Nabi Musa AS, macam mana rupa syurga engkau? Maka Nabi Musa ceritalah, tajri min tahtiha al-anhar, dalam tu ada air yang mengalir, sungai-sungai yang mengalir, ada pokok-pokoknya, ada tumbuh-tumbuhannya. Maka Firaun pun, Metiftah ini, memerintahkan kepada Perdana Menterinya ketika itu, namanya Haman. Wahai Haman, dia kata, kau dengar tak apa yang Musa cakap? Rupa syurga itu, maka aku beri pada kau projek untuk buat syurga itu. Diperintahkan supaya buat syurga. Buat satu taman yang di situ ada sungai yang mengalir, dengan pokok-pokok tumbuh-tumbuhannya, dengan keadaan yang sangat selesa. Itu dibuat dalam tempoh beberapa tahun. Makan tahunlah sebab nak tumbuh pokok apa semua. Akhirnya bila dah cantik dah apa, maka Haman pun memberitahu Firaun bahawa syurga yang dinantikan itu dah pun siap. Waktu nak rasmikan, dia ada macam perasmian. Waktu nak potong riben, contoh je lah kan, tak adalah potong riben. Nak dirasmikan syurga yang dinantikan itu, ku nantimu di pintu syurga, kata David Armugam. Ku nantimu di pintu syurga. Wah, kat syurga bapak dia punya. Dia nak masuk, dia nak langkah. Dalam cerita lain dikatakan nak melangkah. Di situ dia melangkah, maka Allah Ta'ala cabut nyawa dia. Cabut nyawa dia, matilah Metiftah tadi di pintu syurga yang dia buat. Syurga yang dia buat, dia tak boleh masuk tau.
Agak-agak boleh masuk tak syurga Allah? Allah Ta'ala nak buktikan kepada dia bahawa syurga yang kau buat, kau tak boleh masuk. Bagaimana kau nak masuk syurga yang aku buat dengan keadaan kau menentang aku? Jadi maknanya kita begitulah. Kalau kita kata kita hebat, kita boleh buat istana yang besar-besar, yang apa, belum tentu kita boleh dapat menikmati. Jikalau kita tidak menunjukkan sikap kita untuk berlunak dengan Allah Ta'ala, kerana syurga yang lebih mulia itu ialah syurga yang kita nanti. Baik. Banyak cerita tentang Nabi Musa alaihissalam ini. Aisyah atau Aisyah isteri Firaun, ibu angkat kepada Nabi Musa, menerima dakwah yang baginda bawa. Ini menunjukkan bahawa orang perempuan dia mudah. Orang perempuan ni dia mudah menerima dakwah dan dia juga mudah menentang dakwah. Isteri Nabi Lut di antara orang yang kuat menentang Nabi Lut sendiri. Kita jangan heran, kita kata lah ustaz tu bini dia tak senonoh. Anak dia, ya Allah, macam setan dia tu. Dia tak gaduh. Sebab sejarah sirah membuktikan bahawa isteri para nabi, anak-anak dia pun menentang dia. Nabi Nuh, anak lelaki dia tentang dia. Nabi Lut, isteri dia menentang dia. Nabi Shu'aib, isterinya malu dengan dia. Sebab dikatakan Nabi Shu'aib ini dia ada apa? Penyakit, ada kudis. Tapi kalau cerita Nabi Shu'aib itu ada cerita-cerita yang Israiliyat. Kita kena jaga-jaga. Kitab-kitab lama-lama ni kadang-kadang ada unsur-unsur Israiliyat. Unsur-unsur Israel maknanya unsur-unsur yang menghina Nabi secara halus. Ini cerita-cerita yang dibawa oleh orang-orang Yahudi secara halus untuk menghina para Nabi, terutamanya daripada keturunan Arab. Itu dipanggil cerita Israiliyat. Contoh Nabi Shu'aib itu dibayangkan terkena penyakit kudis yang berulat. Waktu dia nak solat, dia keluarkan kudis yang dia ulat tadi. Lepas solat dia ambil ulat tadi, dia masuk balik dalam kudis dia. Itu tak betul. Sedangkan kita belajar dari sudut akidah, Rasul-Rasul itu maksum. Apa makna maksum? Maksum maknanya Nabi-Nabi dan para Rasul itu terpelihara dia daripada melakukan dosa-dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar, dan daripada penyakit-penyakit yang boleh menjatuhkan maruahnya sebagai seorang Nabi dan Rasul. Jadi demam sesama tu biasalah, sakit pinggang kan. Tapi kalau kena kudis, kusta tu tak ada. Kalau ada cerita itu menunjukkan bahawa itu merupakan cerita-cerita Israiliyat untuk memburukkan, untuk menimbulkan keraguan dan ketidakkepercayaan orang kepada Nabi dan Rasul itu. Iya ke? Apalah Rasul macam ni? Kan? Jadi dengan secara tak langsung, jarum Yahudi untuk menghina para Nabi dan Rasul daripada keturunan Arab tercalar, seolah-olah menaikkan Nabi-Nabi Rasul daripada keturunan Bani Israel. Itu jarum Yahudi. Atau contoh yang kedua, dibayangkan Nabi Muhammad SAW ketika Isra' dan Mi'raj. Dia menaiki Mi'raj dengan tangga yang dibuat daripada emas, yang dibuat daripada bencana, yang buat itu tak betul. Sedangkan Nabi Muhammad SAW Mi'raj dengan burak. Dia naik lagi tidak burak. Burak tunggu dekat Masjid Al-Aqsa. Dia dinaikkan oleh malaikat. Terus orang tak percaya. Macam mana kalau dia tak percaya? Kau tengok The Star tu boleh, Star Wars. Kau tengok Star Wars boleh, tengok Lord of the Ring pun boleh, The Persian Princess pun boleh. Kenapa kau tak boleh tak percaya pula?
Kalau cerita-cerita dongeng bukan kau percaya ke? Ya Allah Ta'ala dah tunjuk kepada keistimewaan mukjizat Nabi tu, kita percayalah, yakinlah kita. Tak percaya pula Nabi Isa dinaikkan ke langit, macam manalah duduk atas langit? Jangan kau bayangkan dengan kepala otak kita. Kita punya otak ni cuma benda yang perkara di atas ainun basirah, yang kita boleh lihat dengan mata kita je, tak ada lain. Set otak kita ni cuma benda yang ada pada penglihatan mata kita. Luar daripada itu bukannya milik kita. Itu Allah Ta'ala mempunyai ilmu yang lebih luas daripada kita, banyak lagi. Para ulama kata ilmu kita hanya setitik daripada ilmu Allah satu lautan. Semua lautan, laut Cina Selatan, laut Jawa, laut Atlantik, Pasifik, Mediterranean, satu dunia ni laut yang ilmu Allah Ta'ala beri pada kita tu setitik daripada burung helang yang terbang. Dia terbang setitik itu ilmu yang Allah Ta'ala beri pada kita. Lain tu tak ada. Yang setitik itulah dalam tu kita boleh buat komputer, kita boleh naik ke angkasa lepas, kita boleh naik kapal selam, kita boleh buat roti canai, buat asam pedas, masak lemak cili api, ikan keli. Kat situ semua. Dalam satu titik tu. Maknanya banyak ilmu yang kita tidak boleh teroka. Ya Allah Ta'ala sembunyikan, gaibkan supaya mengukuhkan kekuatan iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hatta tarikh mati kita pun kita tak tahu. Kalau tak kata tarikh mati, tarikh besok nak berak pukul apa pun tak tahu lagi. Confidentnya besok pukul 6 garanti aku berak. Boleh tak? Duduklah termenung dalam tu. Tak berak-berak. Kita nak berak pun tak tentu lagi. Tak boleh tentu. Apakah lagi kita ajal maut kita? Ya Allah Ta'ala sembunyikan kematian kita, ajal kita, diraibkan. Itu hikmah. Kalau Allah Ta'ala tunjukkan kita tarikh mati, agak-agak senang tak hidup kita? Aduh, serba-serbi tak kena. Kan? Kalau dia kata dalam masa Allah Ta'ala turunkanlah kata wahyu, mengatakan pada ya Muhammad, beritahu umat kau, setiap hamba-Ku yang akan mati, seminggu lagi aku akan beritahu. Jam, kalau seminggu lagi nak mati, lagilah, lagi seminggu nak mati. Engkau minggu depan ni nak mati, tak ada sekian lagi seminggu. Agak-agak macam mana kegelisahan ni kita? Tidak, supaya kita rasa bebas. Sebab tu kadang-kadang kita ni, iman itu kadang-kadang dia seperti semut yang berada di atas batu yang gelap. Kadang-kadang dia cerah. Kalau kita belajar dari sudut akidah, yang dia katakan Imam Ghazali, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, iman ini dia boleh kurang, dia boleh bertambah. Itu akidah ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau akidah Syiah tidak begitu. Syiah mengatakan bahawa iman kita tak boleh bertambah dan tak boleh berkurang. Macam tu lah. Kalau orang Jabariyah mengatakan bahawa apa yang kita dah buat ni semua Allah Ta'ala tentukan, kita tak ada apa, semua Allah Ta'ala tentukan. Memang semua Allah tentukan, tapi Allah Ta'ala memberikan kita pilihan antara yang baik dengan yang buruk. Kalau orang-orang Qadariyah kata kita manusia ni ada kuasa. Allah Ta'ala tak hanya berkuasa dalam perkara-perkara gaib. Perkara-perkara yang biasa ni, nak makan, nak minum apa, semua kuasa kita. Macam tu pula Qadariyah. Orang-orang Mu'tazilah lagi teruk. Orang Mu'tazilah kata bahawa Allah Ta'ala ni langsung ada kuasa, kita ni pun belum tentu lagi kedudukan kita. Pun lagi teruk. Tapi kita ni ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah mengatakan bahawa iman itu dia boleh bertambah dan dia boleh berkurang. Cuba kita perhati kalau kita bangun pagi, kita boleh rasa tak iman kita bertambah ke berkurang? Kita bangun pagi, kalau boleh sembahyang subuh, mana imannya? Kalau tercicir tak ada tu. Kita bangun saja,
Kita pun gosok gigi apa semua. Alhamdulillahillazi ba'da ma'amadana wa ilaihin nusyur. Kan? Maknanya kita dah bertambah iman kita. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang beri kita kehidupan daripada kita kematian. Itu dah tambah iman. Tapi bangun pagi confident je. Bangun pagi relax je. Tak ada apa-apa, tak bersyukur. Yang orang rumah pun untuk dicanai. Alah, aku dicanai semalam, dah aku dicanai, ni aku dicanai. Jadi kita boleh ukur iman kita. Kita boleh ukur iman kita. Dia itu ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau Syiah tak ada. Iman tak boleh tambah. Apa yang Allah Ta'ala dah tentukan, ikut. Maknanya kalau apa yang berlaku tu bukan salah kita. Ini dah sama macam Kristian. Kristian memahami bahawa kehidupan kita ni telah ditentukan. Kalau kita buat jahat pun Nabi Isa yang Yesus yang tanggung. Sebab dia sanggup disalib untuk menanggung dosa manusia. Wah, sebab tu ramai masuk Kristian. Pasal apa? Kau buat jahat pun tak ada masalah. Sebab dosa kau di apa? Bukan diampunkan, ditanggung oleh Yesus. Sedangkan kita dalam Quran kata wala taziru waziratun wizra ukhra. Siapa yang memikul dosa itu, dia tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Dulu loteri kerja masyarakat, ada pemimpin kita kata dulu, tak apalah, kata ikut loteri tak apa, biar aku tanggung dosa kau. Mana boleh. Dosa wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah Ta'ala kata dosa orang yang memikul itu tidak boleh ditanggung oleh orang lain. Kita nak tanggung. Jadi apa yang dibawa oleh para Nabi, Nabi Musa baik, Nabi Isa AS baik, dia nak menunjukkan bahawa iman itu sentiasa dia bertambah. Lain Nabi dan Rasul, lain cara dia menerima cubaan dan dugaan. Kalau Nabi Isa lain. Nabi Isa ni dicemburu oleh orang-orang Yahudi, Bani Israel, Yahudi. Kenapa tak pilih daripada Yahudi? Kenapa ambil daripada Ibrani? Nabi Isa AS. Ya, Nabi Isa AS dia bawa agama Nasrani. Dia tak bawa agama Yahudi. Tapi dalam sudut penentangan terhadap Islam, mereka sama. Walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, walan tarda. Lan, Allah Ta'ala sebut lan. Dia kalau tidak, ni ada tiga. Satu dia panggil lan. Lan maknanya tidak sekali-kali. Lam, nun, lan. Satu lagi la. La pun tidak. La ni larangan, jangan. La taqrabu zina, jangan kamu hampir kepada zina. Satu lagi lah lam. Lam tidak, biasalah. Tidak, tak apa la. Lam. Tapi kalau lan tidak sekali-kali, Allah Ta'ala kata lan, sebab tu Allah Ta'ala guna perkataan lan. Lan tarda, tidak sekali-kali reda. Angkal Yahud wan Nasara, baik orang Nasrani, baik orang Yahudi, hatta tattabi'a millatahum, sehingga kamu ikut cara hidup mereka. Kamu ikut cara hidup Yahudi, kamu ikut hidup cara Nasrani, baru dia reda. Kalau tidak, sampai kiamat pun dia tak reda. Sebab orang-orang Nasrani ni, orang-orang yang akhirnya ditukar Nasrani kepada agama Kristian, dia lah mengubah kepada kitab, daripada Injil kepada Bible. Ini keadaan yang sangat kita kongsi. Bible ni pula banyak. Bible ni ada 11 Bible. Bible Yohanes, Bible Barnabas, Bible Matthew, Bible David, Bible Matthew, Bible Anthony, Bible David. Ada 11. Saya ingat berapa itulah. Yang Barnabas ni dia hampir kepada yang asal Injil yang telah ditemui di sebuah gereja di Mesir. Barnabas dia lebih kepada
mirip kepada Injil yang mengatakan bahawa Nabi Isa itu adalah Rasul. Dia bukannya anak Tuhan. Tapi Bible Barnabas ni telah pun disembunyikan. Sebab tu kalau tuan-tuan pergi Mesir, ada pengikut-pengikut Kristian yang mengikut Barnabas ini, yang dia sama pahaman dengan orang Islam. Ini dipanggil ahli kitab. Ni yang kita sebut ahli kitab. Makna sembelihan dia, kalau kita nak kahwin dengan perempuan dia boleh, tapi lelaki dia kahwin perempuan kita tak boleh. Kena ingat tu, ahli kitab ni kita, wah abang dengar boleh kahwin tu, komen lagi. Kita lelaki Islam boleh kahwin dengan perempuan ahli kitab. Maknanya orang Nasrani yang betul-betul. Dia Yahudi ni, kalau betul-betul dia pegang kepada Injil dan juga kepada Taurat, itu kita boleh kahwin dengan dia. Sembelihan dia pun kita boleh makan. Tapi kalau yang Kristian tak boleh, sebab dia bukan ahli kitab. Sebab dia telah tukar Injil kepada Bible. Sama juga dengan Taurat, ditukar kepada The New Testament. Kalau yang Taurat asal dipanggil Old Testament, yang sekarang ni New Testament. Kalau Injil tukar kepada Bible. Jadi kita kena faham. Jadi kalau kita pergi Indonesia kan, kalau serumah boleh kahwin, betul tak? Dalam serumah tu boleh kahwin dengan Kristian, sebab dia menganggap bahawa Kristian tu ahli kitab. Sebenarnya bukan. Ahli kitab disebut sebagai Nasrani. Selagi mana dia berpegang kepada Injil yang asal itu, maka kita bolehlah dibenarkan untuk berkahwin dan juga untuk makan sembelihan dia. Kenapa kita tak boleh kahwin, perempuan kita tak boleh kahwin dengan ahli kitab? Ini masalah keturunan. Kalau dapat anak nanti, keturunan tu ikut bapa, kan? Jadi sebab itu Islam tak membenarkan keturunan itu mesti jatuh kepada suami lelaki. Itu cerdiknya kita. Jadi Nabi Isa alaihissalam seorang rasul yang dia tidak ada bapa. Nabi Adam dilahirkan tak ada bapa, tak ada mak. Kullukum min Adamin wa Adamin min turabin. Semua kamu ni daripada Adam, dan Adam itu daripada tanah. Kita ni turunan Adam, ada mak bapak, ada apa, tapi Adam tak ada. Allah Ta'ala jadikan dia daripada tanah. Sebab tu jiwa manusia ini seperti tanah. Sebab tu kalau kita mati, kembali kita kepada tanah. Jiwa manusia ni macam tanah. Kita ni ada, tanah ni ada 7 jenis, 7 lapis. Maka sifat manusia pun ada 7 jenis. Ada tanah yang lembut, kita pun ada yang lembut. Ada tanah yang keras, macam batu. Itu batu juga ada dalam, keras kepala, kan? Ada tanah yang pasir. Pasir ni cakap apa pun, air masuk je dia pun hilang, air hilang. Cakap apa berbuih-buih pun dia tak tahu, kan? Ada tanah yang subur, tanah hitam, tanah gambut. Jiwa manusia begitulah. Kalau tanah gambut ni dia dapat ilmu, dia simpan, dan dia tumbuh-tumbuhan. Mana dia boleh sampaikan, dia boleh beramal, dan dia boleh beri kepada orang lain. Itu yang kita. Macam-macam jenis tanah. Jadi jiwa manusia begitu. Macam tanah juga kita ni. Sebab tu kita punya kulit pun berbagai-bagai rupa. Ada yang gelap, handsome macam saya ni. Ada yang putih, ada yang kita orang Melayu ni apa dipanggil? Sawo matang, sawo matang. Ada yang brown, ada yang merah kulit, bukan putih, dia kulit merah. Cina, Korea, Jepun. Sebab tu orang putih tak iktiraf orang Cina, Korea ni sebagai orang kulit putih. Dia kata dia kulit putih. Dasar patit tu, kan? Kulit hitam, gelap, apa semua. Macam tu lah. Dia katakan ada 7 jenis kulit manusia berdasarkan kepada 7 jenis tanah yang Allah Ta'ala jadikan
Adam alaihissalam. Jadi Nabi Isa dia tak ada mak bapak, dia tak ada bapa, dia ada mak daripada Maryam. Dia ni bukan calon-calon orang. Orang putih panggil Mary, orang Melayu panggil dan Maryam. Mary. Yang Allah Ta'ala kurniakan Maryam itu daripada bapanya Imran. Imran ni dia berdoa, dia tak ada keturunan, supaya diberikan keturunan. Akhirnya Allah Ta'ala berikan keturunan, itu dapatlah dia Maryam. Yang dia telah berjanji, Imran ni telah berjanji kalau dia dapat anak, maka dia akan letakkan anak dia sebagai dalam biara tu lah, kerja dengan biara, kerja dengan rumah ibadah itu. Kita nak sebut gereja tu tak kena lah, biara lah, tempat ibadah pada masa itu. Jadi bila Maryam tu dia lahirkan perempuan dengan nazar yang dibuat, maka Maryam diletakkan di dalam biara itu, dia membesar dalam biara sampailah dia menjadi manusia dewasa. Dan kerana kesucian itu, maka Allah Ta'ala lahirkan keturunan Nabi Isa alaihi salam daripada Maryam. Jadi janganlah kita bimbang, kita risau. Kalau Allah Ta'ala boleh jadikan Adam tak ada mak bapak, apa masalahnya nak jadikan Nabi Isa tak ada bapak? Kalau Hawa daripada tulang rusuk kiri Adam, dia tak ada mak, dia ada bapak. Bukan bapak lah, maknanya dia dijadikan daripada tulang rusuk Adam. Dia tak ada masalah, tak heran. Iza arada syai'an an yakunu lahu kun fayakun. Itu kerja Allah Ta'ala, bukan kerja kita. Kita ni kadang-kadang, sebab tu Nabi kata ufakiru ala halqillah wala ufakiru ala zatillah. Berfikirlah atas apa yang Allah Ta'ala telah berikan pada kamu. Fikir tentang kejadian Allah Ta'ala, fikirlah. Wala ufakiru ala zatillah. Jangan kamu fikir tentang zat Allah. Fikir ni Allah Ta'ala ni macam mana Allah Ta'ala macam mana. Tak selesai masalah. Allah Ta'ala kata fikir tentang apa yang aku cipta. Aku cipta pokok ni untuk apa? Kenapa aku jadikan jerebu ni? Takkan tiba-tiba ada jerebu ni? Pasal apa? Suka-suka ke? Kenapa jerebu tu tak pergi dekat sebelah laut apa tu, sebelah Andaman? Kenapa dia pergi kat sini? Tu semua kena fikirlah. Mana kejadian Allah Ta'ala ni bukan suka-suka. Dia jadikan batu-batu untuk apa? Dia jadikan sungai untuk apa? Dia jadikan tasik untuk apa? Semuanya ada maksud. Yang itu kita fikir. Tapi perkara yang berkaitan dengan zatillah, jangan fikir. Zat Allah Ta'ala ni macam mana rupa dia, tak boleh fikir. Kan? Tu yang dalam cerita apa? Cerita seorang apa tu, Ali Sofi Abdullah Mukarram. Saya dah cerita kat sini belum? Mungkin dah cerita kot, mungkin saya lupa. Dah cerita dah rasa. Abdullah Mukarram ni seorang ahli sufi yang mengajar muridnya di atas bukit pada zaman pemerintahan kerajaan Bani Umayyah. Kalau tak silap saya, semasa pemerintahan Al-Ma'mun. Al-Ma'mun ni seorang khalifah yang sangat suka kepada ilmu. Sebab tu zaman Al-Ma'mun ni dia buat universiti, dipanggil Baitul Hikmah, universiti yang pertama di dunia, Baitul Hikmah, zaman pemerintahan Al-Ma'mun. Sebab dia telah pun mengarahkan rakyatnya supaya mencari ilmu, dan ramainya tokoh-tokoh ilmuwan. Di antaranya lah Abdullah Mukarram. Abdullah Mukarram ni dia mengajar. Dia tak macam kita mengajar ya, tempat masjid surau pun hebat cantik lagi, belakang nak buat lagi tu. Ini kalau orang taman ni tak datang di masjid, tak surau ni tak tahulah. Atau bukit, bawah tu ada pokok, duduk bawah mengajar anak murid dia. Ramai anak murid dia. Dikatakan ramainya bila pokok itu gugurnya daun terkena di atas kepala anak muridnya. Maknanya apa? Rapat. Tak jarang macam ni. Ini jarang-jarang. Tapi lebih ramai daripada kuliah tempat saya lain.
Bukan nak puji kan, terpuji kan lah. Minggu depan tak datang pula. Tapi alhamdulillah lah, lebih ramai daripada tiang. Cuba kira tiang ada berapa? Ada masjid saya pergi tu tiang lebih banyak daripada orang. Itu masalah. Ini alhamdulillah lah yang Allah Ta'ala berikan kurnia hidayah. Bukan senang dapat hidayah ni. Walaupun rumah tepi surau, tepi masjid. Jadi dia mengajar. Jadi datang satu orang mulhid. Mulhid ni etis mana orang tak percaya kepada Tuhan. Dia naik atas, dia kata, dia tahu Abdullah Mukarram ni ada mengajar, aku nak pergi dengar apa dia cakap. Kali ni aku nak berdebat dengan dia. Naik atas bukit tu lah. Dia duduk di celah-celah tu, dia duduk, dia dengar. Bila dah habis saja kuliah Abdullah Mukarram ini, maka dia pun bangun. Ya Abdullah kenal, sebab anak muridnya dia tahu. Tapi yang ni tiba-tiba muncul. Dia kata, wahai Abdullah, aku nak tanya kau 3 soalan. Aku harap kau boleh jawab. Kalau kau boleh jawab, maka aku akan percaya apa yang kau bawa. Kalau tak boleh jawab, maka aku minta semua anak murid kau ikut aku. Wah, anak murid kata bimbang. Macam mana ni? Dalam pengajian kau tadi, aku dengar, maka aku nak tanya kau 3 soalan. Soalan yang pertama, kau mengatakan dari segi akidah adanya Allah Ta'ala, adanya Tuhan. Kau telah buktikan adanya Tuhan, tapi aku tidak mau mendengar adanya Tuhan. Aku nak tanya pada kau, macam mana rupa Tuhan kau? Kalau kau mengatakan adanya Tuhan, macam mana rupa Tuhan kau? Mana dia nak perangkap Abdullah lah. Sebab Abdullah telah buktikan adanya Tuhan, tapi dia nak perangkap rupa Tuhan kau. Kalau Hindu senang, rupa tahu rupa monyet, rupa tahu rupa gajah, batu, pokok, kan? Ni macam mana rupa Allah? Allah diam. Aku bagi kau soalan kedua. Bagi soalan yang kedua, iaitu kau tahu, kau mengajar murid kau bahawa adanya qada dan qadar, ketentuan yang baik dan yang buruk. Dan kau tahu Allah Ta'ala yang memberikan keburukan, azab, sengsara. Kenapa kau dah tahu? Kita dah tahu Tuhan yang beri, kenapa kita berdoa kepada Tuhan? Sedangkan kita dah tahu Tuhan yang beri, terima je lah kita. Kenapa kau mengadu kat Tuhan? Ini tak betul, dia kata. Allah dia ni kan, orang alim. Kalau orang tak alim ni, dia bising mulut, banyak mulut kan. Ada kuliah, dia ustaz bercakap, dia pun bercakap kan. Soalan ketiga dia kata, tadi kau terangkan bahawa iblis ini manusia buat daripada tanah, iblis ini buat daripada api. Iblis ni kau kata menentang Tuhan, maka dicampak dalam neraka. Engkau terangkan neraka tu buat daripada api. Kalau neraka daripada api, iblis pun buat daripada api, dicampak neraka, apa maknanya? Tentulah iblis tu tidak diseksa. Maka ini tidak adil. Boleh jawab bang? Kita nak jawab. Tergamam mana anak murid. Macam tuan-tuan juga lah, tergamam. Macam mana jawab Maka Abdullah Mukarram, orang mulia. Mukarram ni makna mulia. Gelaran Al-Mukarram tu maknanya Abdullah yang mulia. Dia pun raba, dia dah atas bukit, banyak batu kan. Tak apa, pun ada batu. Dia ambil batu, dia pun baling si mulhid ini. Baling mulhid kena dekat dahi, pinjul, sakit. Aduh sakit. Kita, kenapa kau? Kata, kenapa kau baling kau? Aku tanya 3 soalan, kenapa kau baling aku dengan batu? Kata. Dia marah, lalu dia turun. Dia turun, dia mengadu kepada hakim, berqadi, tentang tingkah laku Abdullah ni yang membaling dia dengan batu. Wahai tuan hakim, kata, aku nak mengadu pada kau. Kenapa?
Kenapa tak dari kau ni? Benjol. Kenapa benjol? Sakit. Sakit ni. Abdullah Mukarram telah balik aku dengan batu. Aku tanya 3 soalan. Dia tak jawab, tapi dia balik aku dengan batu. Sekarang aku mengadu kau supaya ambil tindakan kepada Abdullah Mukarram ini. Jatuhkan hukuman dia setimpal dengan apa yang dibuat pada aku. Hakim Islam, dia tak melatah. Panggil Allah. Panggil Allah. Tinggallah cerita apa. Ini batu juga. Ini nampak ini sarjana ni, buah kanan. Kan? Jadi jumpa. Ya Abdullah, dia kata, ini si Mulhid ni datang mengadu pada aku. Aku nak buat penilaian dan penghakiman pada engkau. Betulkah engkau yang baling batu pada dia? Betul. Kenapa kau baling batu pada dia? Dia mengadu kesakitan yang amat sangat. Kau tengok dah benjol tu. Dia tanya aku 3 soalan. Betul, dia tanya 3 soalan. Ya aku baling dengan batu lah. Kenapa pula dengan batu? Sebab jawapannya ada kat situ. Orang cerdik kan. Yang pertama apa dia tanya? Dia tanya macam mana rupa Tuhan aku. Sekarang aku nak tanya si Mulhid ini. Engkau sakit tak? Sakit. Apa buktinya? Ni benjol. Okey. Sekarang aku tanya macam mana rupa sakit engkau. Sakit lah ni. Rupa sakit tu. Macam mana rupa dia? Macam mana tak boleh rupa? Macam mana? Macam tu lah. Tuhan aku orang tak. Tuhan tu wujud, tapi kita tidak boleh mengetahui macam mana rupa dia. Kalau engkau tidak boleh mengetahui rupa sakit yang kau tangguh sendiri, macam mana engkau nak tahu rupa Tuhan aku? Tuhan kita. Diam dia. Yang kedua, hakim kata, yang kedua dia tanya tentang qadar dan qadar. Kalau dah tahu sakit, Allah Ta'ala tentukan keburukan dan kebaikan, kenapa mengadu pada Tuhan? Kenapa berdoa minta dengan Tuhan? Kita dah tahu. Sekarang ni kau tahu tak siapa baling kau dengan batu? Dia tanya Mulhid. Engkau baling. Kalau kau tahu aku baling, kenapa kau mengadu pada hakim? Tak payahlah mengadu. Kau dah tahu aku baling kau. Aku mengadu. Pasal apa kau mengadu? Pasal kau nakkan keadilan. Begitu juga kita dengan Allah Ta'ala, supaya kita diberikan keadilan. Doa kita, kalau dia beri musibah sebab apa, Allah Ta'ala maha mendengar. Jadi kau nak jumpa hakim sebab kau nak keadilan, supaya kau ambil tindakan kepada aku. Dia boleh. Yang ketiga dia kata, kalau manusia buat daripada tanah, iblis syaitan buat daripada api, masuk dalam neraka, maka tidak ada apa-apa. Tak ada erti lah. Maka aku tanya pada engkau ni buat daripada apa? Aku dah terang tadi, buat daripada tanah. Kan? Kita ni daripada tanah. Batu yang aku baling kau tu asal daripada apa? Daripada tanah. Tanah jadi keras, jadi batu. Sekarang ni aku baling batu kepada engkau. Tanah dengan tanah. Kau sakit tak? Sakit. Macam tu lah setan. Dia duduk dalam neraka ni sakit lah. Sebab api bertemu api. Maka tergamamlah Mulhid tadi. Yakinlah dia dengan jawapan. Akhirnya dia masuk Islam dengan sebab ilmu tadi. Tu kehebatan alim ulama dalam menghadapi situasi begitu. Gitulah. Banyaklah cerita-cerita. Misalnya Abu Hanifah ni, Imam Hanifah, dia terkenal dengan seorang yang bijaksana. Dia berkecil. Waktu dia umur 14 tahun, dia telah dipanggil oleh Raja Bukhara. Raja Bukhara ni belum Islam lagi. Panggil Imam Hanifah. Dia nak betul ke budak ni hebat ke tak hebat? Dia kata, wahai Hanifah, dia kata, cuba kau buktikan kepada aku tentang ketuhanan, adanya Tuhan. Maka Hanifah kata, kalau begitu tuanku, berikan patik segelas air kosong dan segelas susu, dan berikan patik gelas yang kosong. Bila tuanku ni apa? Ini air kosong. Yang ini apa? Ini susu.
Sekarang ni dia masukkan air segelas setengah gelas air putih tadi dan setengah gelas air susu. Okey. Tuanku, ini apa ni? Air susu. Air susu. Yang mana air, yang mana susu? Mana boleh itu dalam betul lah. Begitulah dengan Tuhan kata. Kita tidak boleh buktikan tak, tapi dia ada. Ada tak air dalam ni tuanku? Ada. Ada tak susu dalam ni? Ada. Begitulah Allah Ta'ala dia wujud di atas dunia ini. Kalau begitu, apa Tuhan kau boleh buat? Dengan segera, dengan sekarang ni aku nak tanya kau, macam apa Tuhan kau boleh buat? Maka Abu Hanifah kata, tuanku, biasanya orang yang mengajar duduk kat mana tuanku? Duduk di tempat yang atas lah. Yang belajar duduk di bawah. Jadi tuanku patut nak ajar tuanku duduk bawah, patut duduk atas. Okey lah. Dia pun Raja Bukhara ni pun turun, Abu Hanifah pun naik atas. Dia pun duduk atas apa? Singgasana. Macam raja lah. Wah, Sultan kata, "Oi," raja kata, "macam kau ni duduk tempat aku macam raja. Ni yang Tuhan boleh buat," kata. Patut pun tak sangka yang ni patut duduk atas singgasana tuanku, kata. Yang tuanku sekarang duduk bawah. Inilah kerja Tuhan, kata. Yang patut ni pun tak sangka, kata. Patut dipanggil oleh tuanku, saya patut pun tak sangka patut duduk atas ni, kata. Inilah kerja Tuhan. Jadi dengan sebab kebijaksanaan Abu Hanifah itu, maka raja itu masuk Islam. Hebatnya dengan ilmu tadi. Orang dulu dia suka berhujah. Sekarang kita dengan ilmu kita beramal. Supaya iman kita bertambah dan kita jadi orang yang lebih mulia dengan ilmu kita dan kita dapat beramal dengan ilmu itu. Ingat setakat itulah malam ni, insya-Allah. Sambung lagi minggu akan datang tentang kehebatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sudut ulul azmi lah. Kita cerita dalam sudut ulul azmi, bukan dari sudut syariat. Syariatnya lain, banyak. Ni sudut ulul azmi. Kenapa dikatakan ulul azmi? Kalau syariat tu banyak. Syariat Nabi Musa, Nabi Isa. Saya tak cerita syariat itu. Saya cerita tentang kepayahan dia untuk menegakkan Islam itu, menegakkan agama yang di bawah itu. Mana-mana yang benar itu benar Allah Ta'ala, mana salah silap itu daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa zayyina bil akhlaqil hilmi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.